Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan insya-Allah malam ni kita akan bincang satu tajuk, pengenalan dakwah kepada golongan non-muslim. Sebelum saya bermula, kita nak tanya sedikit, kita dah kenal ke belum? Dah kenal ke? Okey, kalau dah kenal, saya tidak memperkenalkan diri, kita terus kepada perbincangan malam ini, iaitu pengenalan dakwah kepada golongan non-muslim. Bagi Brother Lim nak perkenalkan satu cara untuk kita nak berdakwah kepada golongan non-muslim. Satu cara yang saya rasa amat-amat berjaya, amat-amat mudah untuk kita mengajak golongan non-muslim kepada agama Islam, iaitu perbandingan agama. Perbandingan agama adalah satu ilmu yang sebenarnya dia bukan sesuatu yang baru bagi kita orang Islam. Kalau kita lihat universiti Islamic University satu dunia, mereka menawarkan khusus perbandingan agama atau muqaran al-adyan. Itu memang ada dalam universiti Islamic University. Dan bila sebut tentang perbandingan agama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu tak siapa tokoh Melayu yang paling awal yang menulis buku perbandingan agama di Malaysia? Orang sini kenal? Tahu siapa? Tuan Guru Nik Aziz Nikmat rahimatullah. Tuan Guru Nik Aziz Nikmat, dia bukan saja mahir dalam Quran dan Sunnah, malahan dia mahir dalam bidang perbandingan agama. Saya pernah baca buku dia yang dia mengarang dekat 40 tahun yang lalu. Kenapa dia tak memilih agama Kristian? Terkejut saya. Tuan Guru begitu hebat sekali bila dia mengulas buku itu, dia menulis buku itu. Berarti Tuan Guru Nik Aziz Nikmat, dia sangat mahir dalam bidang perbandingan agama. Bukan saja Quran dan Sunnah, malahan dia mahir dalam bidang perbandingan agama. Cakap di Malaysia ni, bila sebut Tuan Guru Nik Aziz Nikmat, tak ramai orang tahu dia mahir, betul ke? Kalau Melayu tak tahu, boleh diampun, boleh dimaafkan. Sebab Tun Mahathir Mohamad telah kata Melayu mudah lupa. Bukan saya cakap tau, saya ikut Tun Mahathir saja. Okey, kalau Melayu tak tahu, boleh dimaafkan. Tapi kalau orang PAS tak tahu, fail. Sebab dia punya spiritual leader. Okey, cakap tentang Malaysia mungkin kita tak mahir. Tetapi kalau kita cakap tentang international, di global, di dunia, siapakah? Oh, saya takut terlalu kuat suara saya. Oh, kuat pun tak apa. Kita kuat-kuatlah. Okey. Cakap sampai mana tadi? Okey, bila sebut Malaysia mungkin kita tak pandai. Bila kita cerita tentang international, global, okey, siapa di sini tahu tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama di dunia? Yang kita kenal dia. Siapa kamu rasa? Sahabat saya sebut Zakir Naik. Kamu rasa betul ke? Sheikh Ahmad Didat. Guru saya yang pertama. Sheikh Ahmad Didat adalah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama zaman elektronik. Bila kita dah ada video cam, bila dah ada recorder, dia paling hebat. Sebab dialog, forum, debat dia semua dirakam. Sebab itulah kita boleh tonton sekali demi sekali, kita boleh ulang-ulang tonton sebab telah dirakam. Sebab itulah Didat jadi paling hebat. Dan mengikut rekod, dia telah membawa lebih daripada juta orang masuk Islam. Berarti daripada usaha dakwanya telah membawa juta orang masuk Islam. Salah seorangnya duduk di depan kamu.
Saya memeluk agama Islam disebabkan usaha Sheikh Ahmad Deedat. Dan siapa di sini tahu siapa guru kepada Sheikh Ahmad Deedat? Di Malaysia kalau kita sebut tentang perbandingan agama, Zakir Naik, Deedat. Tapi ada tak orang cerita tentang guru Sheikh Ahmad Deedat? Deedat ni takkanlah tiba-tiba jadi pandai, jadi hebat. Sebab dia hanya belajar sampai darjah 5 atau darjah 6 sahaja. Macam mana tiba-tiba dia boleh begitu hebat? Di mana dia belajar tu? Di mana dia dapat ilmu semua tu? Sheikh Ahmad Deedat, dia asalnya orang India. Masa kecil, bapa dia telah berhijrah ke South Africa, Durban. Pada usia dia 9 tahun, bapa beli tiket bagi dia daripada India terbang ke South Africa. Bapa dia beli one way tiket. Kita ingatlah lagu ni, one way tiket. Bapa dia beli satu tiket aja daripada India ke South Africa. Dan dia pada usia muda, lebih kurang darjah 5, darjah 6, dia telah berhenti daripada belajar. Dia kerja dekat satu store, dia kerja sebagai storekeeper, menjaga store. Dan tempat yang dia kerja tu, di depan kedai dia ada sebuah missionary school. Satu sekolah yang melahirkan pendakwa-pendakwa Kristian. Dan mereka dilatih di situ. Selepas mereka dilatih, mereka disuruh pergi ke kedai-kedai orang Islam, pergi test market. Tahu tak test market? Kamu cuba apa yang kamu belajar di sini, pergi cuba kat mereka. So dia jumpa Deedat, ketuk pintu. Wah, dia tanya soalan, macam-macam soalan kepada Deedat. Dan Deedat tak mampu nak jawab. Dia tanya, siapa lebih hebat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Isa alaihi salam, Jesus Christ? Siapa lebih hebat? Pasti Deedat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi missionary itu tanya, sekarang ni kalau kita tengok kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan Isa alaihi salam, Jesus Christ, siapa punya kelahiran lebih hebat? Yang biasa ke yang lahir secara mukjizat? Maka Deedat pula tak tahu macam mana nak jawab. Lepas tu tanya lagi, Jesus Christ dalam Islam dan dalam Kristian percaya Nabi Isa alaihi salam boleh menghidupkan orang yang telah mati. Maka dia tanya kepada Deedat, boleh tak Nabi Muhammad SAW hidupkan orang yang telah mati? Dia tak tahu jawab lagi. Tanya lagi. Dia kata nama Jesus disebut dalam Quran 25 kali. Tetapi nama Muhammad SAW disebut berapa kali? 5 kali. Siapa lebih hebat? Siapa yang akan kembali sebelum akhir zaman, sebelum hari kiamat? Siapa yang akan kembali? Berkata Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ. Nabi Muhammad SAW akan kembali tak? Dia kata tidak. Maka siapa lebih hebat? Macam itulah. Hari-hari mereka datang dengan soalan macam tu. Deedat, saya bagi gambaran lah. Seolah-olah kena tumbuk, bengkak sini, bengkak sana dan sebagainya. Suatu hari, bila dia kemas store tu, dia terjumpa satu set buku, 4 jilid. Buku tu yang bernama Izharul Haq, The True Reveal, yang dikarang oleh Maulana Khairanawi. Dan buku inilah, bila Sheikh Ahmad Deedat baca buku ini macam kita tengok wayang, Transformer. Tiba-tiba dia baca buku itu, wah, ilmu masuk, zoom. Sekarang ni dia penuh dengan ilmu. So bila missionary datang, kali ini sudah lain. Sebab dia sudah ada bullet, dia sudah ada penuh dengan hujah. Maka tulisan itulah yang membantu Deedat untuk berdialog dengan missionary. Dan akhirnya mereka semua KO. Dan Deedat dah rasa macam, wow, buku ni banyak membantunya. Maka dia mula mengkaji, mula pergi gereja, mengikuti kelas Bible Studies. Dan disitulah dia belajar dan dia banyak berhujah. Dan dia buat kajian. Akhirnya dia jadi tokoh perbandingan agama yang paling popular. Betul? Zaman elektronik. Sebab itulah orang kenal Deedat tak kenal gurunya. Gurunya namanya Maulana Khairanawi. Saya cadangkan kamu ada smartphone, kamu tekan Izharul Haq, okey?
Maulana Karanawi, kamu boleh download e-book. Keempat buku tadi tu, 4 jilid buku tu, kamu boleh download free of charge. Free. Rasa-rasa kamu akan buat tak? Download free punya. Kalau mau bayar pun boleh. Tapi dapat free insyaAllah. Okay. So, Didat jadi hebat. Kemudian, guru dia hebat ke Didat hebat sebenarnya? Guru dia. Kalau kamu baca buku itu, kamu dengar Didat berdialog, kamu terkejut, kamu akan ketawa. Kenapa? Sebahagian besar hujah-hujahnya semua datang pada buku Izharul Haq. Okey, soalan cepumas bagi semua. Siapa guru kepada Maulana Kairanawi? Pendengar, hari ini kita belajar sejarah. Hari ini dalam sejarah. Sebenarnya Brother Lee nak memperkenalkan seorang tokoh manusia yang paling hebat di dunia dalam bidang perbandingan agama, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah tokoh yang paling hebat di dunia dalam bidang perbandingan agama. Tapi sedihnya tak ramai orang Islam tahu. Mungkin kamu akan tanya, Brother Lim, mana kamu dapat cerita ni? Rumah ada tafsir Quran tak di rumah? Cuba balik rumah nanti, malam ni, buka tafsir Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 59 hingga 64. Cuba baca 6 ayat ini. Baca tafsirnya, bukan terjemahan tau. Tafsir, commentary. Dan kalau kamu baca, kamu akan dapati bahawa betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, sekarang saya bagi keterangan sedikit mengikut tafsir Quran tu. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi dan rasul, tahu tak kerja pertama yang dia lakukan? Perkara yang pertama dia lakukan, dia mula mengajak orang yang terdekat dia, yang terdekat, untuk mengajak mereka supaya memeluk agama Islam. Dia mula dakwah kepada orang yang terdekat. Dan salah satu tugas yang Nabi perintahkan sahabat buat adalah, Nabi perintahkan sahabat tolong tulis surat. Tulis surat untuk apa? Tulis surat untuk mengajak pemerintah yang bukan Islam supaya mereka memeluk agama Islam. Dan ulama Islam kaji berapa surat yang dia telah tulis, dan didapati bahawa tidak kurang daripada 300 pucuk surat. Maksudnya apa? Menulis surat mengajak orang masuk Islam adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak betul? Tapi hari ini orang Islam menulis surat tak ajak orang masuk Islam? Okeylah, you tak mau tulis surat, you tulis WhatsApp tak? Facebook tak? Hello, Instagram tak? Tetapi sunnah Nabi menulis surat mengajak orang supaya masuk Islam. Dan salah satu surat yang ditulis kepada pemerintah daripada Najran. Najran pada masa itu, masyarakat sana ni majoritinya beragama Kristian. Dan mazhab di sana berbeza dengan mazhab di Malaysia secara umum. Di Malaysia ni, kalau Kristian, dia ada 2 mazhab yang besar, yang utama. Yang pertama, dia ada Roman Catholic. Roman Catholic ni dia ada padri tau. Dia ada priest, bishop, archbishop, cardinal, pope. Itu pangkat-pangkatnya. Okey. Protestan dia tak ada padri. Dia ada ketua. Dan ketuanya dipanggil pastor. Bukan plaster tau, pastor. Susah nak faham tak apa. Dipanggil pastor. Okey. Tetapi zaman Nabi Muhammad SAW di tanah Arab, Kristian sana bukan Katolik, bukan Protestan. Mereka dipanggil Eastern Orthodox Church ataupun Orthodox Timur. So Kristian di sana Orthodox Timur. Mereka ada priest, mereka ada bishop, dan pangkat yang paling tinggi sekali dipanggil Patriarch of Constantinople. Tak payah hafal lah. Okay. So Nabi tulis surat kepada ketua di Najran. Ketua di Najran pada masa itu namanya dipanggil Abu Hatrisha bin Aqamah. Bila dia buka surat Nabi, dia baca, dia terkejut. Bukan terkejut biasa, dia terkejut beruk. Kenapa terkejut beruk? Sebab dalam agama Kristian,
tak ada Nabi lagi akan datang. Tiba-tiba dia terima suatu surat mengatakan, dia ni Nabi Muhammad SAW ajak mereka, aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan selamat. Nabi memperkenalkan diri sebagai seorang pesuruh Allah, Rasulullah kepada mereka. Nabi ajak mereka masuk Islam. Bagi mereka, boleh percaya ke? Maka kenapa mereka tak percaya ada Nabi? Sebab dalam kitab dia, Gospel of Matthew chapter 24 verse 24, dalam kitab dia sebut, they shall rise many false prophet and false Christ. Akan dilahirkan ramai Nabi yang palsu, Al-Masih yang palsu. They shall perform many miracle. Mereka juga akan melakukan macam-macam mukjizat. They shall even deceive the very elect. Mereka juga akan mengelirukan anak-anak muridnya. Mengikut kitab, tak akan ada Nabi lagi. Masalahnya mereka terima surat rasmi. Dia bukan surat layang, surat rasmi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bishop tu buat apa? Dia ajak padri-padri semua. Pada masa itu ada 13 padri. Ada 2 bishop, Abdul Al-Masih, Abu Hatrisha bin Aqamah. Maka mereka ada musyarat, AGM. Musyarat ni bincang tentang isi kandungan surat ini. Nak terima ke? Ataupun nak buang? Ataupun kita nak pergi siasat? So selepas perbincangan, mereka buat keputusan mereka nak pergi siasat. Satu petang, selepas Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, selepas habis solat asar, sahabat beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, kami ada tetamu. Tetamu siapa? Yang Kristian ini, daripada Najran. Mereka datang dengan satu rombongan 60 perwakilan. 60, bukan 6 orang, 60 perwakilan. Maka Nabi kata, jemputlah mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Betul? Masjid Nabi, betul tak? Masjid Nabawi. So bila mereka masuk, mereka datang ke dalam Masjid Nabawi nak siasat, nak tengok Nabi yang benar ke Nabi yang palsu. Maka bila mereka masuk, mereka berdialog dengan Nabi Muhammad SAW 3 hari 2 malam. Biasanya ceramah ke dialog berapa jam aja. Ini 3 hari 2 malam. Mereka makan minum dalam masjid. Bukan saja itu, pada Ahad pagi, mengikut riwayat seorang tabi'in, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka buat sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi. Hari ini kita benarkan tak non-Muslim masuk dalam masjid kita secara umumnya? Secara umumnya bukan tak boleh kan? Kenapa kita tak benarkan non-Muslim masuk? Padahal Nabi Muhammad SAW telah membenarkan non-Muslim masuk dalam Masjid Nabawi. Betul ke tidak? Sebagai seorang mu'alaf, saya pening. Nak ikut Malaysia ke nak ikut Nabi? Kamu rasa? Saya patut ikut Malaysia ke ikut Nabi? Kenapa kita tak benarkan? Yang beradilin boleh fikir adalah satu perkara saja. Sebab kenapa kita tak benarkan non-Muslim masuk ke masjid kita atau surau kita? Sebab masjid kita dan surau kita sebenarnya dia lebih suci daripada Masjid Nabawi. Halo? Faham tak saya cakap apa? Tak faham? Saya nak share satu perkataan baru bagi orang Terengganu. Okey? Perkataan tu dipanggil singtam. Sinde sambil hantam. Faham? Kalau Nabi telah menghalalkan non-Muslim masuk, siapalah kita nak halang non-Muslim pada masuk? Masjid bukankah tempat yang paling sesuai untuk kita memperkenalkan apa itu Islam kepada golongan non-Muslim? Bukankah masjid itu sepatutnya zaman Nabi, Masjid Nabawi, segala urusan seharian mereka dalam kawasan masjid? Betul ke tak betul? Hari ini kita mensempitkan peranan masjid. Masjid lebih kepada ibadah, solat jenazah dan ceramah dan sebagainya. Padahal banyak aktiviti yang kita boleh buat di dalam kawasan masjid. Setuju tak? So, bila mereka dah masuk, 2 bishop duduk depan.
Bishop ni satu langkah jadi Patriarch of Constantinople. 2 bishop, Abdul Al-Masih, Abu Hatrisha bin Alqamah. Dan selainnya 58 perwakilan Kristian duduk di belakang. Nabi Muhammad SAW seorang saja berdialog dengan mereka berdua. Sahabat yang duduk di belakang Nabi semua tidak dibenarkan bersuara. Hanya Nabi Muhammad SAW akan berdialog dengan mereka. So sebagai tuan rumah, Nabi buat apa? Nabi bercakap dulu lah. So Nabi kata aslimah. Apa maksudnya aslimah? Masuklah kamu ke dalam Islam. Be Muslim. Yang saya sangat suka, contoh Nabi Muhammad SAW adalah bila dia dilantik sebagai Nabi, dia arahkan sahabat tulis surat kepada pemerintah bukan Islam. Ajak mereka supaya masuk Islam. Nabi jumpa non-Muslim, Nabi ajak orang masuk Islam. Kita jumpa non-Muslim, apa kita buat? Halo? Patah balik. Sunnah Nabi, kenapa kita tak ikut? Kita kata sayang Nabi. Mulut sayang tak cukup. Kita kena ikut perbuatan, ikut perintah Nabi. Setuju tak? Tak setuju. Mari kita lihat. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa baginda hidup, ada 3 golongan wujud di depan Nabi. Golongan pertama, dia sangat suka ikut Nabi, tetapi dia tak sayang Nabi. Ingat lagi tak ketua munafik? Mana-mana Nabi pergi, dia ikut. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Betul? Tapi dia sayang Nabi tak? Dia tak sayang Nabi. Dia dendam Nabi. Dia benci Nabi. Itu golongan pertama. Ikut Nabi tapi tak sayang Nabi. Golongan kedua, kenal tak Abu Talib? Abu Talib sayang Nabi tak? Sayang. Dia sayang lebih ke kita sayang lebih? Dia sayang lebih. Betul? Apa masalahnya? Dia sayang Nabi tapi dia tak nak ikut Nabi. Betul ke tak betul? No, ini golongan yang kedua. Satu, golongan pertama ikut tak sayang. Kedua, sayang tak ikut. Golongan ketiga, iaitu para sahabat. Para sahabat, mereka sayang Nabi tak? Sangat sayang. Mereka sanggup menggadaikan nyawa untuk mempertahankan Nabi Muhammad SAW, mempertahankan agama Islam. Betul ke tidak? Mereka ikut tak perintah Nabi? Masih ingat lagi tak khutbah yang terakhir yang dihadiri oleh 110,000 sahabat? Nabi tanya kepada mereka, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Nabi tanya 3 kali, mereka jawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. 3 kali. Nabi kata apa? Nabi kata, pergi sampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Sahabat ikut tak perintah Nabi? Apa bukti dia ikut? Hanya tinggal 10,000 saja kubur sahabat di tanah Arab. Lebih 100,000 kubur sahabat di merata dunia, di luar tanah Arab. Dengan semangat ini, Islam telah sampai ke setiap penjuru dunia. Setiap penjuru dunia. Kamu pergilah mana-mana negara, kamu akan jumpa Islam. Betul ke tak betul? So, Nabi perintah tak? Tapi sedihnya bila Islam sampai ke Malaysia, Islam bukan bergerak sebagai agama dakwah. Islam telah tukar rupa bentuk dia jadi agama ibadah saja, bukan agama dakwah. Betul ke tak betul? Berapa banyak masjid surau yang kamu kenal yang menggerakkan kerja dakwah untuk pastikan semua masyarakat di situ kenal Islam, dapat dengar berita Quran dan Sunnah? Berapa banyak kamu tahu? So, Nabi ajak mereka, masuklah kamu ke dalam Islam. Cantik sekali. Betul? Aslimah. Mereka jawab, qad aslamna qablak. Dia kata, kami telah lama Islam. Maksudnya, seolah-olah dia dah cakap, mereka lebih awal Islam daripada Nabi. Dan kata-kata mereka ini, ulama Islam mengkaji. Ulama Islam tidak menolak bulat-bulat. Ulama Islam mengkaji kata-katanya dan didapati bahawa kata-kata mereka ni ada kebenaran. Memang Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Baginda adalah nabi yang terakhir, kata pun Nabi, the seal of the prophet. Berarti Islam telah wujud tak? Telah wujud sebelum itu.
Dan Nabi Muhammad SAW tahu tak apa maksud mereka? Nabi tahu. Tetapi Nabi juga tahu mereka telah terpesong, telah terkeluar daripada akidah Islam. Sebab itulah Nabi jawab kazabtumah. Nabi kata kamu semua ni berdusta. Kamu semua ni menipu. Mana akumal minal islami. Da'aukumal lillahi waladan wa ibadatukum as-salih. Nabi kata kamu semua terhalang daripada agama Islam sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Nabi kata mereka bukan Islam sebab mereka telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka kata Allah mempunyai seorang anak. Lam yalid wa lam yulad. Betul? Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Siapa-siapa yang kata Allah mempunyai seorang anak, syirik. Setuju ke tak setuju? Saya tak pedulilah you punya IC tulis Islam. Kalau kamu percaya Allah mempunyai seorang anak, syirik tak? So, bila Nabi kata kamu semua terlarang daripada agama Islam sebab kamu syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memuliakan salib. Biasa tengok tak? Kawan kita Kristian, mereka suka buat tanda salib. Kalau nampak Dracula, dia gunakan kris Melayu ke, pedang Jepun ke, pakai cross. Dia akan pakai cross. Sebab mereka ingat, ikut wayang lah, wayang tu lah. Okay? Seolah-olah cross tu ada kuasa. Kalau orang yang percaya cross ada kuasa, muliakan cross, bukankah syirik kepada Allah? Dalam agama Islam, dalam dunia ini, tak ada apa-apa ada kuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa-apa yang boleh berlaku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk satu daun nak jatuh daripada pokok memerlukan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Setuju tak? So mereka syirik kepada Allah. Pertama kata Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Yang kedua, mereka muliakan salib. Yang ketiga, dahlah syirik dua kali. Mereka tukar syariat. Tukar syariat. Sebab Nabi sebelum itu semua membawa ajaran yang apa? Ajaran yang sama. Okey? Ajaran yang sama. Kalau kita tengok dalam kitab dia sebut, dalam Bible dia sebut Deuteronomy chapter 14 verse number 8, dia kata thou shall not eat the flesh of the swine. Kamu tak seharusnya makan daging khinsir, dia kata. It is unclean for you. Dia tidak suci, tidak bersih bagi kamu. Thou shall not touch it. Kamu tak seharus sentuh pun. Kitab melarang tak makan daging khinsir? Dalam kitabnya memang jelas-jelas melarang. Okey? Jelas sekali melarang. Dia bukan sebut satu ayat saja. Dalam ayat lain, contohnya Leviticus chapter number 11 verse 7 and 8, Isaiah chapter number 65 verse number 2 to number 5. Ayat begitu banyak sekali yang mengharamkan. Tetapi hari ini mereka mengharamkan ke mereka menghalalkan? Mereka makan tak daging khinsir? Mereka makan. Dahlah syirik. Kemudian mereka tukar syariat. Ingat Nabi Isa alaihissalam dalam Gospel of Matthew chapter number 5 verse 17, dia kata, I come not to destroy the law or the prophet. I come to fulfill. Maka kedatangannya bukan untuk menghapuskan Nabi-Nabi sebelum itu, menghapuskan ajaran Nabi sebelum itu. Dia kata tidak, saya datang untuk meneruskan. Kalau meneruskan means apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, haram makan daging khinsir, sepatutnya haram. Betul? Tetapi mereka telah ubah. Sebab itulah Nabi kata kamu semua terhalang daripada agama Islam. Kamu bukan Islam. Mereka datang jauh-jauh nak uji Nabi. Belum uji sudah kena 1-0. Maka mereka ni cuba nak perangkap Nabi. Dia tanya soalan kepada Nabi, dia kata in lam yakun Isa waladullahi faman abuhu. Dia kata kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Cakap. Kalau orang tanya kita sekarang, kalau Isa alaihissalam ada bapa tak? Kamu kata tak ada, betul. Kalau dia tak ada bapa dia siapa sebenarnya? Hari ini setengah-setengah missionary masih menggunakan ini sebagai hujah. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, telah mengulas 1400 lebih tahun yang lalu dalam tafsir Quran tu. Dalam tafsir Quran, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Yang saya minat sekali adalah
teknik dakwah Nabi Muhammad SAW. Bila ditanya soalan ini, tahu tak Nabi buat apa? Nabi tak bagi jawapan terus. Nabi beri 2 soalan untuk menjawab soalan tadi. Berarti jawapan Nabi dalam bentuk soalan. Pelik tak? Ini kena mempunyai knowledge, ilmu yang sangat tinggi, skill yang sangat tinggi. Hanya boleh gunakan teknik begini. Maka Nabi tanya kepada mereka 2 soalan. Alastum taqlamuna annahu la yakunu waladu illah wa yushbihu abahu. Nabi tanya, adakah kamu semua mengetahui bapa ni mesti menyerupai anaknya, anak mesti menyerupai bapaknya? Betul? Anak mesti menyerupai bapa. Mereka jawab, ya Muhammad, setuju. Mereka tak tahu itu perangkap. Dia kena mata kait dah satu. Kenapa kena mata kait? Mereka faham anak mesti menyerupai bapa. Dia ingatkan biological bapa, anak dan bapa. Maksud Nabi bukan anak dan bapa. Nabi maksud adalah kalau kamu kata Isa tu anak Allah, mestilah anak menyerupai bapaknya Allah. Itu maksud Nabi. Tapi mereka salah faham, maka kena perangkap satu. Nabi tanya lagi, alastum taqlamuna anna rabbana hayyul la yamut. Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita? Nabi kata anna rabbana. Nabi tak kata anna rabbakum. Kenapa Nabi kata anna rabbana? Pelik tak? Nabi kata Tuhan kita. Apa maksud kita? Berarti orang Islam dengan orang Kristian sama-sama sembah Allah. Hanya bezanya orang Kristian syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah, sembah Nabi Isa alaihissalam, sembah Roh Kudus. Betul ke tak betul? Syirik tak? Syirik. So Nabi tanya, adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita hidup sama sekali tak mati? Mereka jawab, ya Muhammad, setuju. Sebenarnya ayat tafsir ini menjawab satu permasalahan yang kita ada di Malaysia. Banyak tahun yang lalu kita berdebat, boleh ke tak boleh mereka gunakan perkataan Allah dan sebagainya. Ingat lagi tak? Sebenarnya tafsir ini juga memberi jawapan kepada kita. So tadi mereka setuju anak menyerupai bapa. Dan mereka juga setuju bapa hidup sama sekali tak mati. Dan ini perangkap. Apa maksud perangkap? Kalau dia setuju dua-dua ini, dalam agama Kristian, mereka percaya tak Nabi Isa alaihissalam mati di kayu salib? Ya, mereka percaya. Nabi Isa alaihissalam mati di kayu salib. Dia mati di salib. Tadi dia kata anak menyerupai bapa. Sekarang anak mati, bapa tak mati. So anak menyerupai bapa atau tidak? Tak menyerupai. Kalau tak menyerupai, macam mana kamu boleh kata Isa tu anak Allah? Nampak tak hujah Nabi? Dan mereka juga tak puas hati lagi. Dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia minta Nabi, boleh tak kamu tunjukkan saya satu manusia, satu insan yang wujud di muka bumi ini, yang tak ada bapa punya, macam Nabi Isa alaihissalam. Bagi mereka, mereka ingat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tak ada bapa, yang ada ibu, menjadikan dia sangat special bagi mereka, sangat hebat. Dia silap. Nabi Muhammad SAW baca ayat Quran, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 59. Inna masalah Isa innallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa dalam sisi Allah adalah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan tanah, hanya mengatakan kun fayakun. Betul ke tidak? Kalaulah kelahiran Nabi Isa alaihissalam boleh jadikan dia anak Tuhan, kelahiran Adam alaihissalam lebih layak menjadi abang kepada anak Tuhan. Tahu kenapa? Sebab dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Kelahiran siapa lebih hebat? So kelahiran Nabi Isa alaihissalam hanya menunjukkan kekuasaan Allah, bukan menunjukkan dia ni lebih daripada manusia, lebih daripada, boleh faham tak? Boleh jadi anak Tuhan atau Tuhan? No way. Yang saya sangat seronok bila saya baca tafsir tu, 3 hari 2 malam punya dialog. Pendekkan cerita, selepas 3 hari 2 malam,
perwakilan Kristian ini 60 ni, mereka pun pulang ke Najran. Dan mereka bawa perbincangan itu, bincang di Najran, berbincang dengan orang-orang Kristian di situ. Apa berlaku? Satu persatu memeluk agama Islam. Hari ini kita balik ke Najran, masyarakat sana beragama Kristian ke beragama Islam? Majoriti sana semuanya beragama Islam. Saya nak tanya, Brother Lim nak tanya, usaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang apa? Perbandingan agama. Perbandingan agama adalah satu ilmu yang begitu mudah sekali untuk kita mengajak, terutamanya golongan Nasrani kepada agama Islam. Kan saya sebut Didat bawa juta orang masuk Islam. Perbandingan agama. Okey, saya nak akhiri bagi satu cerita kepada muslimin muslimat di sini. Tapi dengan satu syarat. Biasa tak penceramah bagi syarat punya? Kamu semua tak boleh ikut. Setuju ke tak setuju? Kalau tak setuju, saya tak mau cakap. Berani budak Cina ni ya, ugut orang-orang dalam masjid. Okey, kenapa saya kata tak boleh ikut? Sebab saya ni hantar anak saya belajar di dalam gereja. Jangan ikut. Saya dah cakap mah, jangan ikut. Kenapa saya hantar anak saya belajar di dalam gereja? Sebab di kampung saya dulu kat Melaka, di Melimau, saya tengok gereja ni ramai penganutnya. Dan orang semua baik-baik dan dikelilingi oleh orang-orang Islam. Saya tak tahu ada orang Islam tak pergi menyampaikan dakwah kat dia. Saya tak tahu. Tetapi saya tengok kesian. Saya nak menyampaikan dakwah. Maka saya ambil alasan untuk menghantar anak saya belajar di dalam gereja. Masa tu mak mertua saya pening. Apa ni menantu ni, apa dia serang buat ni, nak murtadkan anak dia ke? Brother Lim ada perancangan. Maka bawa anak, bawa isteri masa tu pergi daftar. Itu cikgu Cina, dia baca nama saya Lim Juisun. Dia pening dah. Dia tengok nama anak saya Ling Ming Fu, lagi pening. Tengok perempuan Melayu pakai tudung, dia tengah fikir, hey, siapa yang murtad? Faham tak ni? Dia fikir saya murtadkan perempuan Melayu tu. Padahal bukan, kita semuanya beragama Islam. Saya cakap dengan cikgu, cikgu kami ni beragama Islam. Dia pun tanya lagi, kenapa kamu tak ada nama Islam? Saya dah jelaskan dalam ceramah saya tak ulang lah. Saya terangkan maksud nama Islam. Okey, maksud yang baik. Dan kalau nama maksud yang baik, kamu boleh kekalkan nama. Wah, dia rasa sangat-sangat excited. Betul ke? Saya cakap memang betul. Dan apa berlaku? Dalam gereja tu 2-3 minggu huru-hara, isu masuk Islam tak tukar nama. Sebab dia bawa ke dalam gereja, dia bincang dengan karyanya. Wow, dia jadi berita hangat dalam gereja. Nampak tak? Itu dakwah juga kan? Dan bagi saya, bila saya hantar anak saya masuk, saya tak boleh terus bincang tentang agama. Tak boleh. Saya tak boleh bincang agama terus. Orang putih kata, no demand, don't supply. So, apa Brother Lim buat? Brother Lim berkawan dulu. Berkawan dengan mereka, borak-borak tentang perniagaan, makan minum dan sebagainya. Dan mereka rasa sangat curious tau. Tengok macam mana saya ni boleh masuk Islam. Dia nak tanya. Setiap kali mereka cuba nak tanya, saya elak. Cuba nak tanya, saya elak. Sehingga suatu hari pengetua tak boleh tahan. Sudah tak boleh tahan. Dia datang jumpa saya, dia kata, Brother Lim, boleh tak saya tanya sikit? Saya kata tak boleh. Kalau mau tanya, tanya banyak. Orang Melaka ni raya buruk sikit lah. So dia kata, dia tanya saya tengok kamu ni agak terpelajar, kenapa kamu pilih agama ini? Wah, cara dia cakap macam Islam tu teruk sangat. Saya pun jawab, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. Dia lagi pening, you pun pening. Betul? Betul tak you pening? Dalam Islam, kita beriman tak kepada semua Nabi? Daripada Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beriman tak?
Kita beriman tak kepada Nabi Isa alaihissalam atau Jesus Christ? Beriman tak? Beriman. Sekarang ni Jesus Christ, bukankah dia Muslim? Kita berhenti bagi laluan azan dulu kah? Atau budaya sini sambung? Kita bagi laluan azan dulu insyaAllah. Boleh kita sambung sikit lagi ke? Dah nak habiskan. Saya ringkaskan. So, kamu pening tadi kan? So, tak pening lagi kan? Bila kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, atau Jesus Christ, dia adalah Muslim. Saya nak ikut dia jadi Muslim boleh ke? Saya nak ikut kamu jadi Muslim boleh ke? Boleh lah kan? Okey? Maka, orang Islam selesai. Tapi, pengetua ni pening. Sebab dia ingat orang Kristian beriman kepada Isa alaihissalam, Jesus Christ. Kita orang Islam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tiba-tiba saya kata, saya masuk Islam sebab saya juga nak ikut Nabi Isa alaihissalam. Saya nak ikut Jesus Christ. Dia tengah pening. Saya cakap dengan pengetua, sebenarnya dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ, dia adalah Muslim. Dia kata, no way. Saya kata, Quran kata. Dalam Quran sebut surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 52. Dia kata, itu Quran. Kami tak percaya Quran, kami percaya Bible. Saya kata, dalam Bible pun, Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ, berdakwa dirinya adalah seorang Muslim. Alamak. Pening tak dia sekarang?
Dia terkejut, ada ke dalam otak dia, ada ke? Maka saya minta dia, boleh tak buka Bible kamu, Gospel of John chapter number 5 verse number 30. First, saya nak terangkan dulu apa maksud Muslim dulu. Muslim maksudnya kita melakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri, tetapi kehendak Allah. Kita melakukan segala-galanya kerana kehendak Allah, perintah Allah. Betul tak? Itu maksudnya Muslim. Dan kalau kita baca Bible ni, Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ, dia kata, I by my own self can do nothing. Nabi Isa alaihissalam kata, dengan diri aku sendiri saya tak boleh lakukan apa-apa. As I hear, I judge. Saya dengar, saya jatuhkan hukuman. My judgment is just. Sebab hukuman saya adil. Because I do not seek for my own will. Sebab saya tidak melakukan mengikut kehendak diri saya, dia kata, tetapi mengikut kehendak by the will of the Father which are in heaven who has sent me. Tetapi mengikut kehendak Allah yang mengutuskan saya. Berarti dia tidak melakukan apa-apa mengikut kehendak dirinya di muka bumi ini. Dia lakukan mengikut kehendak Allah. Bukankah dia Muslim sebab dia melakukan mengikut kehendak Allah? Pengetua dengar ayat ini, hujah ayat ini, dia terkejut lah. Sebab dalam Bible pun Jesus Christ kata apa? Dia seorang Muslim. Cepat-cepat dia buat tangan macam ni. Bila orang buat tangan macam ni, ada dua maksud tau. Maksud pertama, sejuk. Maksud kedua, defensif. Tahu tak defensif? Dia tak berapa selesa nak cakap lagi. So cepat-cepat saya pun buat tangan macam ni. Nasib baik tak ada seorang haji kat belakang buat tangan macam ni juga. Kita dapat 3 orang kan, KRU. So bila saya buat macam ni, cepat-cepat saya cakap dengan pengetua. Saya kata, tak apalah, kalau kamu tak selesa nak cakap, tak apalah, lain kali saja kita bincang. Tak perlu bincang lagi. Saya cakap dulu, bukan dia cakap dulu. Dan dia fikir-fikir, dia kata, tak apalah, cakaplah, habiskanlah. Saya kata, okey. Nak tengok tak siapa yang ikut Nabi Isa alaihissalam, siapa yang ikut Jesus Christ? So saya minta dia, boleh tak cuba buka Bible? Bible tu kitab Kristian lah, kitab suci Kristian. So saya minta dia buka Luke, Gospel of Luke chapter number 2 verse number 21. Dia buka lah, zoom. Saya minta dia baca. Ayat itu sebut apa? Dia kata, he was circumcised when he was 8 days old. Dia kata dia telah dikatangkan pada usia 8 hari. Nabi Isa alaihissalam selepas dilahirkan, hari yang ke-8 sudah kena potong. Senang bahasa Melayu. Saya tanya pengetua, hari ini penganut mana satukah yang potong macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk, dia kata silo-silo. Dia kata orang Islam. Saya jawab silo-silo. Dalam hati saya 1-0. Saya minta dia buka lagi kitab dia, Gospel of Luke chapter number 4 verse number 2. Dia buka, zoom. Ayat itu menunjukkan Nabi Isa alaihissalam berpuasa. Dia tak makan daripada pagi hingga petang. Kita berpuasa tak makan pagi hingga petang. Dia berpuasa. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut yang berpuasa macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke Kristian? Dia kata orang Islam. 2-0. Saya minta dia buka lagi satu kitab, satu lagi surah, Luke chapter 24 verse number 36. Dia pun buka. Saya minta dia baca. Ayat itu, Nabi Isa alaihissalam, dia nampak pengikutnya, dia cakap dalam bahasa Ibrani. Sebab dia punya bahasa Ibrani. Dia cakap apa? Dia kata, Shalom alaikum. Jawabnya, alaikum shalom. Bahasa Ibrani dekat kepada bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Nabi Isa alaihissalam hulu hilir, pergi mana-mana, nampak penganutnya bagi salam, jawab salam. Saya nak tanya, hari ini penganut mana satukah yang hulu hilir bagi salam, jawab salam? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu pernah tengok tak orang Kristian nampak sesama Kristian, Shalom alaikum, ada? Alaikum shalom, ada? Kamu tak jumpa. So saya tanya pengetua, siapa yang ikut Jesus Christ? Orang Islam ke Kristian? Dia kata orang Islam. 3-0. Kamu tahu tak main bola kalau kena 3 biji, hat-trick. Member punya pasal, saya bagi dia bonus.
Saya tanya dia, cuba satu ayat lagi. Kita nak tengok Nabi Isa alaihissalam macam mana dia solat. Saya minta dia buka Gospel of Matthew chapter 26 verse number 39. Dia pun buka. Ayat ini dia sebut apa? Dia sebut, and he, Jesus Christ, walk a little further. Nabi Isa alaihissalam berjalan beberapa langkah ke depan. Dia tunjuk kepada anak muridnya macam mana nak solat. And he fell on his face on the ground. Dan dia letak dahi dia ke atas lantai. Dia sujud, letak dahi ke atas lantai. Dan dia kata, oh my Father, if it is possible, let this cup pass away from me, not as I will, but as thou will. Dia kata, pendekkan ceritalah. Dia kata, Tuhanku, ya Allah, biarlah malapetaka ini pergi daripada aku. Sebab dia akan disalib. Biarlah malapetaka ini pergi daripada dia. Bukan kehendak aku, tetapi kehendak kamu. Sekali lagi, dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia solat letak dahi ke atas lantai. Saya tanya pengetua, mana satu pengandut yang solat macam Jesus, letak dahi ke atas lantai? Orang Islam ke Kristian? Wah, kali ini dia jawab bukan main laju. Dia kata orang Islam. Tapi Brother Lim, saya ada hal penting kena balik office. You rasa dia ada hal penting ke dia pening? Hello? Dia tengah pening. 2-3 jam kemudian dia keluar, dia tanya saya. Dia cakap dengan saya, Brother Lim, maaf, saya rasa saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Saya kata, apa masalahnya? Dia kata, saya takutlah cakap. Lagi cakap, saya rasa saya akan ikut agama kamu. Siapa yang pening? Saya cakap dengan cikgu, kalau kamu mau ikutlah, jangan ikut Brother Lim. Sebab Brother Lim manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Kalau kamu betul-betul mau ikutlah, kamu ikut Jesus Christ. Itu pun kalau you sayang kat dia. Faham tak bahasa saya? Dia cakap, saya sayang. Saya cakap, kalau kamu betul-betul sayang, ikut Nabi Isa alaihissalam, ikut Jesus Christ. Dan saya tanya dia, bayangkan kalau Jesus wujud di depan kita sekarang, janggut dia panjang, mungkin tak dapat masuk Amerika Syarikat, tak dapat visa. Betul? Janggut panjang mah. Dan dia handsome kan, mereka kasih dia mata biru, tak apa. Dia khatan, dia puasa, dia bagi salam, dia solat sujud. Dengan rupa dan amalan dia, menyerupai orang Islam ke menyerupai orang Kristian? Dan penggota kata orang Islam. Saya cakap dengan dia, itu sebabnya saya pilih agama ini. Kalau kamu belajar perbandingan agama, macam-macam kamu boleh hujah, tetapi kita boleh bantu mereka supaya buat mereka berfikir. Betul? Tapi janganlah bincang serius-serius, bincang relax-relax. Dan walaupun pengetua tu belum masuk Islam, dia telah Islamkan 6 orang. Kamu dah lama Islam tak? Halo? Dia belum daftar masuk Islam, sudah bawa 6 orang. You? Oh. Halo? Dekat sekolah tu, ada seorang wanita Melayu, perempuan Melayu, beragama Hindu. Dia bagi arahan, dia kata, Lim, you tolong dakwah kat dia. Kurang asam betul. Semalam baru I dakwah kat dia, hari ni dia ajak saya dakwah kat orang lain. Dan Alhamdulillah, selepas 3 kali saya jumpa wanita Melayu tu, dan dia kembali kepada Islam, dia masuk Islam. Dan kemudian dia recommend lagi 5 orang, semuanya memeluk agama Islam. Atas usaha pengetua ni, walaupun belum daftar masuk Islam, sudah bawa berapa orang tadi? 6 orang. Kamu sudah lama masuk Islam, mesti bawa 600 ke 6,000, betul? Setiap orang. Halo? Ini sintam lah, sinde sampai hantam lah. Apa yang saya nak sebut di sini adalah perbandingan agama. Kalau kita nak perkenalkan dakwah kepada golongan non-Muslim, belajar perbandingan agama. Kita boleh buat khusus khas untuk melatih orang di sini macam mana nak berhujah, macam mana nak menjawab, macam mana nak berdialog. Kalau kita dapat belajar, bukankah kita boleh membantu agama Allah? Bukankah kita boleh menyampaikan Islam kepada lebih ramai orang? Okey? So, itu sajalah perkongsian saya malam ini. Saya berhenti di sini. Dan sebelum saya berhenti, nak tanya, ada tak sesiapa yang nak tanya soalan ke tidak? Saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5, 4,
3, 2, 1, setengah. Okey. Kalau tak ada soalan, saya tak nak panjangkan. Saya percaya ramai di sini nak solat isyak, juga nak balik awal sebab esok ada kerja lagi kan. Okey, sebelum saya berhenti, ada beberapa perkara. Pertama, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa masjid atas jemputan ini dan beri peluang saya untuk berkongsi sedikit ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Brother Lim ada mengarang beberapa buku. Mungkin ada di kalangan kita di sini minat nak baca. Ini macam mana nak buktikan Quran kalam Allah. Ini nak berdakwah kepada agama Nasrani, mesti baca buku ni. Sebab buku ni banyak perkara yang kita orang Islam keliru. Pernah tengok salah sila Nabi? Banyak salah sila Nabi yang ada di Malaysia salah, yang mengikut riwayat Bible, bukan riwayat Quran. Dan Brother Lim telah betulkan salah sila Nabi ini ada di Masjid Negara. Siapa-siapa pergi ke Masjid Negara, pergi minta Abim Outreach, minta Abim untuk dapatkan poster tu. Dan itu yang telah diperbetulkan. Itu mengikut Quran. Boleh faham? Dan ada lagi lah beberapa buah buku boleh tengok di luar masjid selepas solat isyak. Satu lagi perkara, di Malaysia kita negara Islam. Setuju? Banyak sekolah agama, sekolah pondok, sekolah tahfiz, lagi sekolah college agama, universiti agama, kita macam-macam ada. Tapi tahu tak satu yang kita tak ada? Kita tak ada missionary school. Kita tak ada satu academy yang melatih pendakwah, yang boleh menyampaikan, boleh berhujah, boleh berdialog, boleh mahir dalam bidang perbandingan agama. Tak ada. Dan insyaAllah IDT, saya daripada Interaktif Dakwah and Tarbiyah, satu NGO yang telah menubuhkan Dakwah Academy International, fokus kepada melatih pendakwah di Malaysia dan juga 11 negara di Southeast Asia. Dan kami telah memberi bangunan 3 tingkat di Wangsa Maju dalam proses buat renovation. Hujung bulan ini batch pertama dah masuk ke Malaysia untuk latihan daripada Philippines. Nanti kamu akan tengok social media kami, kamu boleh tengok apa yang kami buat. Kami bagi latihan sepenuh masa kepada mereka. Selepas latihan, kami akan hantar mereka balik ke Philippines. Dan mereka ni datang daripada setiap negeri berbeza. Kami akan bayar gaji penuh kepada mereka dan supaya mereka dapat menyampaikan dakwah sepenuh masa di Philippines. Selepas itu, Indonesia akan masuk. Myanmar, Vietnam, Thailand, semua tu akan dihantar batch by batch masuk untuk dilatih, dan kita akan monitor mereka, akan sentiasa upgrade mereka. Kami mencari 1,000 orang untuk membantu projek ini. Okey, kami telah mempunyai 165 orang telah infak projek ini. Dan projek ini kita mencari 1,000 orang, memberi satu lot. Satu lot hanya RM2,000. Dan RM2,000 ini adalah untuk bangunan renovation dan juga latihan kepada melatih pendakwah di 11 negara. Saya nak ajaklah muslimin muslimat, bagi sesiapa yang ingin nak membantu projek ini, kami ada tabung. Pertama, yang kedua, siapa yang nak bayar zakat juga boleh membantu projek ini. Bagi mereka yang nak infak untuk saham akhirat, untuk mak bapak kita, untuk mak bapak yang telah meninggal pun, ambil peluang ini sebab hanya 1,000 tempat saja. Okey, dan projek ini akan bergerak sangat luas. Saya nak ajaklah siapa-siapa yang minat boleh ambil brosur ini dengan pegawai saya di luar nanti selepas solat isyak. Okey, so akhir sekali saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, sebab saya ni orang Melaka. Orang Melaka ni boleh kasar sikit sebab bahasa mereka kasar. Dan saya dengan beberapa sahabat, kami datang daripada Kuala Lumpur. Tadi selepas solat maghrib kami telah buat jamak takdim atau jamak kasar. Boleh faham ke? Nanti kamu solat isyak, kami duduk di belakang, bukan tak solat. Orang sini boleh faham tak jamak kasar? Boleh ya? Tapi kalau tak boleh, beritahu, kami solat sekali lagi, no problem. Tak nak masalah nanti berpecah belah, nak orang tuduh macam-macam. Okey? So itu saja perkongsian malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.